Dah boleh mula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sayangi UPNM kita. Okey, saya Encik Muhammad Rosidi bin Ramli atau lebih kenal dia sebagai Encik Didi. Merupakan pembantu takbir di bahagian pengurusan akademik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Okey, alhamdulillah hari ini bagi slot kami dari UPNM bermula pukul 11.30 pagi. Alhamdulillah, saya harapkan semua pengunjung-pengunjung masih kekal bersemangat untuk meneruskan slot-slot yang berikutnya dan tibanya masa untuk kami dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada BKP UPU kerana memberi peluang kepada kami untuk slot pada pagi ini dan juga kepada penganjur utama iaitu Universiti Malaya, betul UUM, di atas penganjuran jom masuk IPT bagi tahun 2021. Okey, tahniah juga tidak ketinggalan saya ucapkan kepada pelajar-pelajar lepasan STPM yang telah mendapat keputusan yang cemerlang untuk melayakkan diri anda memohon pengajian-pengajian yang ditawarkan di IPTA, Universiti Awam, termasuk Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan meletakkan pilihan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia semestinya nombor 1 pilihan anda semua. Pastikan anda buat pilihan yang tepat dan betul untuk pengajian ke peringkat sarjana muda. Okey, saya tidak ingin bercerita panjang. Okey, bagi yang sedia maklum, kita merupakan universiti ke-20, universiti bongsu di antara IPTA yang terdapat di Malaysia, khususnya. Okey, kita yang paling bongsu lah. Walaupun bongsu, kita memang terulung lah. Kalau saya katakan, kalau tengok GE kita pun setiap tahun memang meningkat lah. Okay. Tak pernah turun lagi InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, so kita, mari kita mengenali, mendekati Universiti Pertahanan Nasional Malaysia semestinya dan ayuh kita saksikan sedikit bingkisan yang kami sediakan.
Select screen video bukan itu. Select screen video. Okay. Video. Select share screen video. Ikut. Yo. Share video. Dia share. Oh, kita keluar screen komputer. Ini apa? Buka dulu yang video tadi mana? Video, kena buka select video, mana video? Ni. Tak keluar macam ni. Ya. Share screen. Screen video lah tu. Dah gelap Isyad pun ada. Maaf ya semua. Harap semua dapat bertenang. Okey, tidak lari ya. Ada kesilapan teknikal sedikit. Tada. Jamin. 2, 1, boleh. Mana? Betul? Dah. Okey dah. Pakai je atas ni. Okey pakai. Pakai tu yang tu. Okey tu pakai. Stop share. Stop share. Okey, kembali semula bersama saya Encik Didi dan Encik Rosidi bin Ramli.
Okey, begitulah tadi bingkisan yang kita sampaikan kepada anda semua. Serba sedikit mengenai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Begitulah keadaan dan suasana di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kita tengok indah dan uniknya Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini. Okey, sambil kita berkeudara di Facebook Live, kita tengok juga komen-komen yang anda keutarakan. Komen, teruskan komen dan insyaAllah kalau kita ada selingan nanti kita akan cuba jawab yang mana soalan-soalan cukup emas yang boleh kita jawab insyaAllah. Okey, kami sebaiknya. Kita tengok pun jumlah tontonan sekarang adalah lebih kurang 30 lebih. Okey, alhamdulillah. Okey, harapkan 30 lebih ni dapat terus kekal bersama-sama dengan kita sehingga ke penghujung slot ya. Okey, kita teruskan slot kita dengan slide. Okay, kita akan tengok syarat-syarat kemasukan bagi lepasan STPM setaraf Syarat-syarat kemasukan. Okey, ini adalah pengenalan kepada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Okey, diwujudkan pada 1 Jun 1995. Okey, bermula dengan kolaborasi antara UTM dengan Kementerian Pertahanan MINDEF. Dan seterusnya dia dinaik taraf diwartakan pada 10 November 2006 sebagai universiti. So yang kita kata tadi, kita adalah universiti yang bongsu di antara 20 universiti awam sebab kita pun diwartakan pada sekitar 2006. So bermula dengan pusat pengajian asasi pertahanan dan pusat bahasa serta dengan fakulti-fakulti iaitu Fakulti Perubatan, Kesihatan Pertahanan, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan dan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Okey. Itu sedikit pengenalan Okey. Jika lihat di sini kita melahirkan 6 attribute model intellectual di UPNM. Ini semestinya yang dilalui oleh pelajar-pelajar kita lah. Okey, kita menerapkan nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita. Pegawai bergraduat, seterusnya pegawai bertauliah. Ini termasuklah palapes dan pegawai fedet. Tali pinggang hitam, seni mempertahankan diri. Kita sebenarnya pelajar-pelajar kita ni kita menerapkanlah bahawa mereka perlu mengikuti sesi mempertahankan diri. Kita juga melahirkan imam atau pemimpin agama. Kebiasaannya di sini bagi yang beragama Islam, kita melantik pelajar-pelajar kita membacakan tu khutbah Jumaat. Setiap Jumaat pelajar-pelajar kita lah yang memberi khutbah, bukan orang luar ataupun staf lah, tapi adalah pelajar kita sendiri. Seterusnya kita satu pelajar satu sukan, ini memang wajib lah. Kita tak adalah menggalakkan pelajar ni tidak aktif bersukan, hanya duduk di dalam bilik saja. Kita mewajibkan satu pelajar satu sukan. Tak kisahlah sukan apa-apa yang awak minat kan. Macam saya sendiri, saya minat bowling. So saya main bowling. So itulah sukan kegemaran saya. Seterusnya kita melahirkan insan yang budiman. Next. Ini yang saya katakan tadi, kita biasanya top leading lah dalam aspek kebolehpasaran graduan UPNM, iaitu graduate employability. Kita bukan nak riak ke, nak bangga ke, nak angkat pakus sendiri ke apa ke. Boleh lihat di sini bahawa kalau kita tengok daripada 2013 sehinggalah 2019 pencapaian kita di luar jangka lah. Kalau kita tengok bermula dengan 2013
88.4%. Seterusnya melonjak pada tahun 2019, 96.5% graduate kita telah menamatkan pembelajaran dan berjaya untuk berkhidmat di sektor awam ataupun sektor kerajaan. Okay, semestinya. Seterusnya kita tengok kebolehpasaran graduan yang menjadi elemen utama di UPNM. Kenapa awak perlu memilih UPNM ni? Tengoklah pada GE-nya. Okay, kalau kita tengok pada tahun lepas 2020 mencapai 95%. Okay, so kita boleh kata kat sini buat sementara ni kita punya GE melebihi 90 ke atas. Belum lagi jatuh di bawah 90%. Ini adalah gambar pegawai bergraduat. Ini antara pegawai-pegawai kadet lah ni yang berjaya menamatkan dan berjaya convocation convocation yang 2 atau 3 tahun lepas . Ini adalah istiadat convocation ke-10. Okey. Kita boleh tengok, kita boleh lihat dia diwakilkan oleh Agung sendiri kepada pelajar-pelajar dan graduat-graduat kita. Okey, ini antara gambar-gambar pelajar kita. Kalau tengok dekat bawah sebelah kanan ini, itu adalah pelajar-pelajar diploma. Pelajar diploma. Kita pun ada program diploma, asasi dan sarjana muda. Begitu juga kita menawarkan program-program bagi postgraduate, PhD dan master. Yang ini adalah gambar pegawai bertauliah. Ini adalah pegawai-pegawai kadet lah. Yang ini adalah hari pentauliahan, juga diserahkan oleh Agung sendiri. Ini sesi inilah rawatnya, aktiviti-aktiviti masa pentauliahan, sekitar pentauliahan. Begitu juga bagi pentauliahan bagi pegawai muda, Palapes juga ditauliahkan oleh Agung, bukan sahaja bagi pegawai kadet. Ini pernah berlaku, ni gambar di sekitar penggunaan watikah taliah pegawai kadet Palapes Universiti Awam, seluruh universiti awam lah, pada kali ke-38 di UTM Skudai. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti ataupun latihan-latihan bagi pelajar-pelajar UPNM. Kita boleh tengok kat situ seni mempertahankan diri. Macam saya kata tadi, black belt kan untuk taekwondo, seni mempertahankan diri. Ini saya katakan tadi, kita melahirkan imam-imam ataupun da'i daripada UPNM. Itu pelajar kita yang membacakan khutbah Jumaat, tak suci je muka semua. Masuk muka saya pun suci juga, alhamdulillah. Okay. Ini sama juga menunjukkan aktiviti-aktiviti lah sebelum nak masuk hutan tu. Okay, bersiap sedia kan, berdoa. Okay, ini antara aktiviti-aktiviti sukan. Okay, kita pun menghantar pelajar-pelajar kita, atlet-atlet kita, sebab kita pun mempunyai program diploma serta sarjana muda kecergasan pertahanan. Okay, ini antaranya lah yang berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okay, kita pun pernah menghantar wakil kita ke peringkat substansi, alhamdulillah. Dan juga aktiviti-aktiviti bagi Palapes juga pegawai kadet. Okey, di sini adalah nisbah. Okay, kita boleh tengok nisbah pelajar awam dengan berbanding dengan pelajar pegawai kadet. Kita boleh katakan di sini kebanyakan pelajar kita adalah daripada
kalangan pelajar awam. So daripada yang keluaran SPPM, matrikulasi, stamp dan sebagainya, tak perlu risaulah kata alah apa ni kalau masuk UPNM ni mesti pegawai kadet je. Tidak ya, bahawa kita nyatakan di sini, kalau boleh lihat di sini nisbah ataupun peratusan pelajar awam itu lebih tinggi berbanding pelajar pegawai kadet. Okay. Pelajar kadet kita hanya 26.5% sahaja dan selebihnya adalah pelajar awam itu sendiri. So tak perlu risaulah kalau nak memohon di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, ini adalah statistik kemasukan kemasukan pelajar kita. Okay, memang kita ada kuota lah untuk bilangan pelajar MTD yang akan masuk ke UPNM. Okay. Kita boleh tengok dekat sini, peratusan dia agak tinggi juga. Tahun 2020, kita tengok yang latest lah. 2020-2021, kemasukan bilangan pelajar MTD 156, permohonan ke UPNM 55, tidak memohon UPNM 101 dan peratusannya adalah 70.91. So kalau tengok tadi hadir temuduga dengan bahagian tidak hadir temuduga tu, kita sedia maklum kita membatalkan segala aktiviti temuduga disebabkan PKP dan faktor isu COVID-19 lah ya. Kita tak boleh melangsungkan secara fizikal. Okey, ini menunjukkan status permohonan. Okey, calon menduduki SPM. Okey, ni peluang untuk MTD. Okey. Ini antara program-program yang kami tawarkan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Di antaranya adalah 3 asasi lepasan SPM, iaitu asasi perubatan, asasi kejuruteraan dan teknologi dan juga asasi pengurusan dan strategi. Kita menawarkan 4 program diploma. Dulu kalau ikutkan 2, lepas tu tambah 1 dan terbaru ada tambahan 1 lagi, iaitu diploma pengurusan logistik, diploma pentadbiran perniagaan, diploma kecergasan pertahanan, itu adalah di bawah Akademi Kecergasan Pertahanan, dan yang terlatest ataupun yang terbaru adalah diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran. Okey. Dan 19 ijazah sarjana muda. Tak apa, nanti saya akan go through satu-satu program ijazah sarjana muda yang kami tawarkan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay. Ini antara program-program sarjana muda yang kita tawarkan, iaitu sarjana muda Doktor Perubatan di bawah Fakulti Kesihatan dan Pertahanan Fakulti Kesihatan dan seterusnya kita ada perubatan. Lepas tu kita ada sarjana muda kejuruteraan awam, ini di bawah Fakulti Kejuruteraan, sarjana muda kejuruteraan mekanikal, sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik dengan kepujian, dan sarjana muda penerbangan ni saya maklumkan kita dah tidak menawarkan lagi sarjana muda penerbangan. Kohort yang terakhir adalah 2 tahun yang lepas, jadi kita tidak menawarkan lagi sarjana muda penerbangan. Okay, seterusnya kita ada program-program di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan FSTP. Kita ada Bachelor of Computer Science, Intelligent System ataupun Sistem Cerdas. Bachelor of Computer Science, Computer System Security, Sistem Keselamatan. Bachelor of Science, Computer Science, Honours. Bachelor of Operation Research with Data Science, OD. OR, Research. Dan seterusnya kita ada sarjana muda sains ketangkasan pertahanan. Harap maklum yang sarjana muda sains ketangkasan pertahanan ni dah di bawah fakulti ataupun pusat dia sendirilah.
iaitu Akademi Kecergasan Pertahanan. Dan seterusnya kita ada Sarjana Muda Teknologi Maritim, dan ahli study di bawah Fakulti Sains adalah Sarjana Muda Sains Kepujian Logistik dan Pengangkutan Maritim. Saya boleh katakan kalau di FSDP ni dua program yang terakhir ni 11 dan 12 ni menjadi pilihan utama lah. Seterusnya kita ada program-program di bawah Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Kita menyediakan Sarjana Muda Pengajian Strategi, Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan HR, Sarjana Muda Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan, Sarjana Muda Pengajian dan Keselamatan Islam. Dan ini adalah dua program baru yang baru ditawarkan pada tahun lepas lah. Maksudnya kalau anda semua ditawarkan dua program yang terbaru ini, anda dikira intake yang kedua lah, second intake lah, intake yang kedua dan ditawarkan pada tahun ini, iaitu Sarjana Muda Sains Kepujian Kepolisian, Keselamatan Global dan Perisikan, dan seterusnya Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa, Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa. Okay, ini adalah di bawah program Pusat Bahasa, iaitu Sarjana Muda Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya. Okay, itu adalah program di bawah Pusat Bahasa. Bukan anda saja mempelajari bahasa, tetapi budaya sesebuah bahasa itu. Seterusnya, ini adalah antara faedah, syarat-syarat dan faedah yang awak dapatlah kalau menjadi pegawai kadet. Sekarang pun kita dah membuka peluang, kita dah membuka ruang ataupun tawaran kepada pelajar-pelajar semestinya lepasan STPM dan pelajar lepasan matrikulasi. Okey, untuk memohon menjadi pegawai kadet. Ini kerana dia punya jangka masa pengajian di matrikulasi dan STPM tu diguna pakai lah. Maksudnya kalau untuk melantik pegawai kadet ini jangka umurnya adalah di antara 18 sehingga 20 tahun. Jadi pengajian bagi matrikulasi setahun, ataupun daripada STPM ni 1 tahun setengah, 3 semester. Jadi dia tak drag lah kalau dah habis belajar nanti di mana-mana matrikulasi ataupun STPM. Awak layaklah untuk dilantik sebagai pegawai kadet sebab dia tak melebihi 20 tahun. Tapi tidak kepada pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar diploma daripada Politeknik, IPTS ataupun IPTA lain. Kami masih belum membuka ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar diploma lah, sebab kalau ikutkan diploma kebanyakannya adalah 2 tahun setengah ataupun paling lama pun 3 tahun. Jadi bila dah 3 tahun ni, bila dah habis nanti jangkaan umur awak adalah 21 tahun. So tidak melayakkan anda untuk memohon skim pegawai kadet ataupun pegawai kadet lepasan STPM setaraf lah. Macam saya kata tadi, hanya dua lepasan sajalah. Okey, ini adalah faedah-faedahnya gaji dan allowance. Dia gaji setiap bulan tau, bukannya satu semester. Dia setiap bulan akan mendapat gaji lah. Tapi dia ada rate dia lah permulaan, dan allowance yang terguna pakai. Dan seterusnya dapat juga imbuhan, bonus tahunan, kos pengajian, penginapan dan latihan keturunan, ijazah dan tawaf. Okey, maksudnya ini adalah kemudahan-kemudahan, maksudnya daripada atas sampai bawah, luar sampai dalam semua disponsor ataupun ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Pertahanan. Tapi kebiasaannya kalau dijalankan oleh cawangan pertahanan ataupun kita beri sebagai CTK lah. Maksudnya dari situ dia akan jalan lah ujian fizikal, ujian kesihatan dan sebagainya. Kalau anda lulus dan berjaya melepasi saringan tersebut,
anda akan dilantiklah sebagai pegawai kadet. So anda akan dapatlah semua faedah-faedah yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, ini adalah antara syarat-syarat bagi lantikan seseorang pegawai kadet. Kalau kita tengok kat situ macam saya kata tadi, untuk lantikan tu tak melebihilah 20 tahun. Jadi lantikannya daripada 17 tahun sehingga 20 tahun. Itu syarat ketinggian, tinggi minimum minimum. Ini perlu dicapai lah. Kalau kurang daripadanya harap maklum lah ya. So berat tu menunjukkan berat minimum. Okey. Dan BMI mestilah di antara 18 sehingga 26. So tak boleh lebih, tak boleh kurang. So kena range di antara 18 sehingga 26. Okay, ukuran dada 76 cm untuk lelaki saja. Penglihatan, tidak cacat penglihatan, maksudnya tidak memakai kacamata lah. Dan tidak rabun warna. Ini banyak yang kata orang banyak yang tak lepas disebabkan inilah rabun warna. Okey. So kalau awak ada rabun warna tu peluang untuk awak dapat tu agak tipis lah. Seterusnya berstatus bujang. Ni hanya untuk belajar untuk yang bujang saja. Kalau yang dah berkahwin tu tak ada harapan lah. Okay, seterusnya taraf kesihatan diakui sihat dan tidak cacat anggota oleh pegawai perubatan kerajaan. Pemeriksaan X-ray serta disahkan oleh pegawai perubatan ATM sendiri. Seperti saya kata tadi, dia akan jalankan juga saringan kesihatan pada ketika pasangan yang kita akan panggil nanti. So di situ juga akan adakan saringan kesihatan. Calon tidak mempunyai kaki rata, flat foot. Ini juga adalah isu utama lah. Kebanyakan yang datang dan hadir pada saringan tidak melepasi syarat, iaitu flat foot. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan dan atau kecederaan yang tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan. Dan akhir sekali lulus ujian dan temu duga. Jadi awak kena prepare dari segi physical, mental, emosi dan sebagainya lah. Sebab mungkin akan ada sesi temu duga secara bersemuka. So kena prepare lah. Dia bukannya sihat badan saja. Dia pun akan menguji IQ, menguji awak punya kepimpinan dan sebagainya lah, personality dan segalanya. Okay. Ini adalah kita boleh katakan perbezaan lah di antara pelajar awam dan pelajar pegawai kadet. Pelajar awam macam saya kata tadi adalah pelajar awam ni adalah sama macam pelajar-pelajar awam dari universiti yang lain lah, universiti awam yang lain. Okey, dia tak akan menerima lah gaji dan allowance, duran pengajian ditanggung oleh ATM sebab dia bukan dapat tajaan latihan ketersediaan allocated. So dia tak perlulah nak menjalani latihan. Ni kan kadang-kadang ada juga yang bertanya kan, kalau masuk UPNM ni wajib ke nak kena berlatih, berkawat dan sebagainya kalau kami ni pelajar awam? Tidak saya nyatakan sekali lagi, tidak, kerana awak tidak terikat dengan sebarang agreement bersama akademi tentera ataupun Angkatan Tentera Malaysia, ATM ataupun MINDEF. Latihan ketenteraan Palapes, kalau awak join Palapes, ia perlu. Okey. So istiadat convocation ni samalah, semua akan hadapinya. Istiadat pentaulihan diraja pun sama. Bebas memilih laluan kerjaya sektor swasta atau sektor awam. Okey, ini adalah kepada pelajar awam. Kalau pelajar pegawai kadet tidaklah, sebab dia dah terikat dengan perjanjian bersama MINDEF, Kementerian Pertahanan. Sebab dia dah pun sign agreement sama MINDEF. Ini kita tunjukkan gaji yang akan diterima oleh pelajar-pelajar pegawai kadet bermula pada tahun 1 sehingga tahun 5 lah. Kalau pelajar itu adalah daripada sarjana muda doktor perubatan, 5 tahun lah. Okey, pengajian dia 5 tahun. Kalau fakulti kejuruteraan 4 tahun lah.
Okay. Kalau Fakulti Sains dan di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan 3 tahun. Dan juga Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan juga 3 tahun berserta daripada Pusat Bahasa. Okay. So ini adalah dia punya tangga gaji bagi pegawai kadet. Bermula dengan 1,500. Dia ada kenaikan. Dia ada kenaikan setiap tahun. Okay. Kenaikan dia lebih kurang RM125 setahun lah. Tapi awak akan terima RM1,500 tu setiap bulan. Setiap bulan. Selagi awak masih terikat dengan skim pegawai kadet lah. Okay. Di bawah itu adalah antara allowance yang akan diterima juga. So bayangkan kalau dalam RM1,500 awak dapat sebulan pada tahun 1, tambah dengan RM75 untuk ITP, seterusnya khidmat 115, 200 dan 175. So totally roughly awak boleh dapat dalam 2,000 lah macam tu untuk sebulan untuk tahun pertama. Okey, ini kita boleh tengok pada demand ataupun kita kata di situasi di luar, berapakah jumlah gaji pegawai kadet mengikut bidang pengajian. Okey, ini selepas habis nanti kan dia dah berkhidmat pula untuk kerajaan ataupun kalau untuk apa ni memang dia dah terikat lah kan untuk berkhidmat dengan pihak kerajaan ataupun MINDEF. Okay. Untuk sektor perubatan, kita boleh tengok kat situ 3024, perundangan, kejuruteraan, sains dan pengurusan kredit paduan dan luar negara. Oh, dah habis dah saya punya slide. Okay. Ini adalah antara kita punya social media. Okay. Boleh follow kita punya Facebook, like, share, okay, subscribe kita punya YouTube, boleh tengoklah aktiviti-aktiviti yang kami jalankan khususnya di bahagian pengurusan akademik. Saya pun ada kat dalam tu lah insyaAllah kan, yang muka suci ni juga ada di dalam setiap social media itu ya. Oh ada lagi saya. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti kita lah saya nak tunjukkan sikit. Okey, ini antara kita punya aktiviti sepanjang PKP Yelah, al-maklumlah kita pun dah menggunakan pakai konsep secara atas talian, secara virtual. Jadi ini adalah aktiviti Minggu Perkasa Jati Diri. Okey, penceramah itu adalah penceramah yang hebat juga iaitu Cik Faizi bin Lokman. Merupakan kita punya orang kuat di bahagian pengambilan dan kemasukan. Okey, sepatutnya dia yang memberikan memberikan penerangan pada pagi ini, tetapi dia memberi kepercayaan kepada saya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Cik Khaizir ya. Okey, seterusnya itu saya. Nampak di situ. Okey. Saya pun sama-sama beraksi bersama dengan Cik Khaizir. Okey, penolong pendaftar kanan di bahagian pengurusan akademik. Okey, pada Minggu Perkasa Jati Diri ini pada sesi tahun lepas untuk kemasukan sarjana muda. Ini pun saya juga. Okey, tu dah saya cakap, saya berbangga juga duduk kat sini. Kerana diberikan kepercayaan sekali lagi untuk bersama-sama untuk buat sesi live bersama bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi. Kalau tengok yang sebelah saya itu adalah kita punya alumni sekarang berkhidmat di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Cik Nur Ashikin Fairuzi. So seterusnya kita yang ini adalah sesi Facebook live bersama juga BKP kan. BKP IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi. Okey. Waktu tu saya menjadi moderator lah.
Yang tengah-tengah tu kita punya timbalan pendaftar, ketua jabatan kita ya. Encik Fadil bin Zainul selaku timbalan pendaftar bahagian pengurusan akademik. Kalau tengok kat bawah tu, kalau ada nak telefon, boleh telefon kita lah. 039051 3400. Okay, barang pertanyaan boleh ni lah. Boleh dikemukakan. Ini antara kita punya Facebook, BPA UPNM Official. Pastikan BPA UPNM Official. Type dengan betul lah. Okay. InsyaAllah ada je muka saya kat dalam tu. Okay, ni pun dekat Instagram. Okay, saya kata tadi follow. Okay, komen pun boleh. Nak komen apa-apa pun komen lah. Tapi asalkan komen tu berbaur positif lah. Ni YouTube kita pun aktif juga. Okay, ini dikendalikan oleh Encik Aizat Mokti. Okay, setiap kali kalau ada video tu Encik Aizat Mokti akan masukkan lah. Ada Encik Aizat Mokti mempromosikan UPNM. Okay, seterusnya kita ada Twitter juga. Twitter. Kita pun ada Twitter. Okay, boleh juga follow kita punya Twitter. Bukan Twitter. Next, ini adalah antara yuran-yuran pengajian. Okay, kalau program asasi ni saya tak nak sentuh lah sebab yang ini untuk kemasukan lepasan STPM setaraf. So kita tengok pada program ijazah sarjana muda. Semester pertama di antara 2,219 sehingga 3,107 lah. Kalau kita tengok, kalau yang paling tinggi sikit yurannya tu adalah di bawah Fakulti Perubatan Perubatan dan Kesihatan Pertahanan FPKP. Okey, kalau biasalah kan, kalau kita tahu program-program kedoktoran ni dia agak tinggi sikit. Mungkin disebabkan faktor-faktor dia banyak menggunakan lab, peralatan lab dan sebagainya lah. Okey, semester yang berikutnya dia ada pengurangan lah. Disebabkan kalau permulaan tu biasalah kena bayar yuran pendaftaran kan, yuran dan sebagainya lah. Okey, yuran peperiksaan dan kalau tengok kat sini, kalau permulaan tu disebabkan adalah pembahagian yuran pendaftaran universiti, minggu haluan siswa ataupun kita panggil minggu perkasa jati diri dan yuran alumni. Okay, jom masuk UPNM. Semestinya pilihan nombor 1. Jom masuk, jom. Okay, cara memohon adalah melalui upu.mohe.gov.my. Jangan ke telefon saya kata macam mana nak mohon. Saya nak mohon lah cik. Saya nak mohon melalui universiti. Boleh ke? Tidak sama sekali. Kita punya pengambilan masih pakai satu saluran ataupun satu channel iaitu UPU online. Jangan gatal-gatal nak tanya saya lagi kan, kalau tak nak kena marah. Okey, kalau kita tiada kemasukan melalui permohonan universiti. Tidak kita mengguna UPU. So kalau awak ada buat permohonan melalui universiti UPU, insya-Allah okey. Kalau tak ada tu harap maklumlah, okey, sebab kita punya kemasukan ni sekali setahun sahaja. Saya kata tadi, pastikan pilihan nombor 1. Okay, kalau nak ditawarkan di sini. InsyaAllah kalau letak pilihan pertama, InsyaAllah akan dipanggil dan mendapat tawaran. Macam tu juga kalau mohon di universiti yang lain. Okay. Syarat kemasukan kalau yang bagi yang tak jelas, tak apa, boleh je, boleh tengok dekat Facebook kita ke apa ke dan download kita punya buku syarat. Okey, sekian, terima kasih. Itu di akhir slide. Tapi kita tengok, ada masa lagi ke? Ada sampai berapa? 12.30 Okay, kita ke sesi, dah naik dah kita punya tontonan 44 orang. Tour ke kita nak mana? Sebentar kita mainkan juga satu video tour. Tour tu dijalankan oleh Encik Aizat Mokti untuk memperkenalkan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hebat tak Encik Aizat ni?
Hebat-hebat tau di kalangan staf-staf kat sini. Nak menarik perhatian pelajar-pelajar untuk masuk ke UPNM ni, macam ni lah dia buat tour, dia buat model, dia buat semua je dia buat. Kita tengok sepanjang perjalanan minggu perkasian ini. Ini kita punya jabat operasi kami. Di bahagian pengurusan akademik, tingkat 1 bangunan Bestari, segap indah, kita punya ofis dah. Selamat datang. Nampak. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT di atas segala rahmatnya dan maghfirahnya. Salam perkenalan dari saya, dari semua warga kerja di bahagian pengurusan akademik. Saya Muhammad Fadil bin Zainal selaku Ketua Bahagian Pengurusan Akademik di UPNM. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada warga pelajar baru program pengajian asasi dan diploma sesi akademik 2020-2021 ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Ucapan syabas dan tahniah kepada semua pelajar baru yang akan menjak kaki ke UPNM sekaligus menjadi mahasiswa dan mahasiswi UPNM, kampus yang berteraskan pertahanan dan keselamatan. Kami warga BPA amat bangga dengan kehadiran saudara dan saudari semua ke UPNM. Gunalah peluang ini untuk mencipta sejarah yang baru di dalam diri saudara dan saudari untuk kita kekalkan kedudukan universiti ini sebagai universiti yang terbaik di Malaysia. Sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi universiti, saudari dan juga saudara seharusnya meletakkan keazaman yang tinggi untuk meningkatkan lagi usaha ke arah kecemerlangan untuk memacu hala tuju sebagai membina masyarakat di masa akan datang. Tingkatkanlah usaha serta fokus kepada tanggungjawab yang sebenar sebagai seorang pelajar demi mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Semoga cita-cita yang diimpikan selama ini akan terlaksana, insya-Allah. Sekiranya para pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pengurusan akademik seperti masalah pendaftaran khusus, masalah jadual waktu, peperiksaan atau apa saja, jangan malu-malu, sila hadir ke bahagian pengurusan akademik dan kami sedia untuk membantu anda semua dengan perkhidmatan yang terbaik. Akhir kata, sekali lagi tahniah kepada kerana diterima masuk ke UPNM. Belajar bersungguh-sungguh serta jagalah diri anda sebagai seorang manusia yang berakhlak dan beretika agar menjadi modal insan yang cemerlang dari sudut akademiknya, malahan cemerlang dari aspek akhlak dan moralnya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Amy Maslinda binti Othman selaku Ketua Unit Pengurusan Data, Rekod dan Pendaftaran Khusus. Kepada anda semua, selamat datang ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hai, saya Puan Nurul Hafizah binti Ghazali dari Unit Peperiksaan dan Pengijazahan Bahagian Pengurusan Akademik. Selamat datang ke UPNM adik-adik. Jumpa lagi. Hai, saya Puan Rini Syazrina binti Zulkifli dari Unit Pentadbiran, Pengurusan Senat dan Convocation mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khaizil bin Lokman selaku Ketua Unit Pengambilan Kemasukan, Promosi dan Pemasaran Akademik ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru program asasi dan diploma bagi sesi 2020 ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jangan malu-malu, sekiranya ada masalah, datanglah ke bahagian pengurusan akademik. Pintu kami sentiasa terbuka dan kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anda semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke UPNM. Sayangi UPNM kita.
Kena cakap. Itulah dia sedikit bingkisan juga yang kami sediakan. Sebenarnya yang itu kita buat video untuk mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan pelajar-pelajar sesi asasi tahun 2020. Waktu tu kita punya kes COVID tu tak adalah macam sekarang. So kalau anda lihat yang video kami buat tu sebelum PKP lah ataupun PPN kan. So itu waktu tu kes pun tak meningkat lagi. So video tu kita berjaya juga hasilkan, alhamdulillah. So kita pergi ke seterusnya Q&A di sesi Q&A. Saya ada juga tengok ada beberapa soalan. UPM tak panggil interview ke untuk lepas STPM? Okey, untuk interview so far kita tidak akan panggil secara fizikal. Maksudnya kita sebenarnya dah membatalkan sesi interview. Okey, sesi interview untuk lepasan SPM dan lepasan STPM setara kita tak akan jalankan seperti mana yang kita jalankan tahun sebelum-sebelum ini secara fizikal. Tapi pada tahun ini disebabkan faktor PKP dan sebagainya, kita tak menjalankan sesi temu duga secara fizikal. So pemilihan itu dijalankan oleh fakulti, saringan dijalankan oleh fakulti dan dia akan tengok merit berserta dengan keputusan semasa lah, keputusan STPM dan sebagainya. Okay, next kita ada soalan, adakah UPNM menerima pelajar yang tertangguh pengambilan MUAT? Okey, untuk pengambil MUAT ini kita masih berhalusi dan kita akan maklumkan kemudian lah sebab di peringkat pengurusan tertinggi masih dalam penilaian, masih membuat keputusan sama ada kita nak bagi peluang kepada mereka yang terkandas untuk menduduki peperiksaan MUAT ni. Bila tarikh semakan panggilan temu duga, macam saya kata tadi, tiada temu duga buat setakat ini. Okey. Okey. Assalamualaikum. Jika menggunakan STPM 2018 masih boleh isi UPU tak? Terima kasih atas jawapan. Okay. Untuk lepasan STPM, kita sebenarnya tak ada kategori. Kalau STPM tu ya ada. Ada kategori A untuk SPM semasa, kategori B adalah 2 tahun atau 3 tahun sebelum. Kalau untuk kemasukan program sarjana muda ni, insyaAllah kita tak adalah had umur, tetapi pastikan belum melepasi syarat lah, syarat wajib dan syarat had kemasukan. Okey, tengok pada program dan berserta MUAT lah, itu menjadi syarat utama lah. Bahawa anak saya telah memohon sebelum indahkan jika dapat. Okey, saya faham apa yang akan terjadi. Okey, pada setiap kali fasa pengemaskinian di UPU online, UPU online, kalau tengok di situ UPNM tidak terpapar di di ruangan pilihan. So kalau ingin mengekalkan pilihan UPNM, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, okey, adik-adik semua tidak perlu menukarlah kedudukan UPNM tu di tangga yang teratas tu. Okay, kalau betul-betul berminat dengan UPNM, perlu buat pengemaskinian. Okey, kalau nak terus kekalkan dengan pilihan yang sedia ada, yang sebelum ini, terus kekalkan. Okey, perlu buat pengemaskinian. Sebab program kita adalah program bertemu duga. Jadi bila fasa pengemaskinian ni, yang mana program bertemu duga tidak akan dipaparkan di dalam sistem UPU online. Itu yang dimaklumkan oleh pihak UPU sendirilah kepada kami. Okay. Saya dengan siapa tak rasa semua, saya tak jawab. Okey, mana punya pelajar lepasan. Okey, macam saya kata tadi, bermula tahun ini untuk pemilihan pegawai kadet kita dah buka kepada pelajar lepasan STPM dan pelajar lepasan matrikulasi sahaja. 2 lepasan itu sahaja. Kalau anda adalah di kalangan lepasan diploma,
Okey, tak kisahlah diploma daripada politeknik ke ataupun daripada IPTE lain ataupun IPTS, masih lagi tidak dibuka lah. Dan saya nasihatkan juga, okey, ada yang juga bertanya pada saya mengenai adakah kami memberi peluang atau mengambil dan serta menawarkan bagi pelajar-pelajar lepasan diploma vocational Malaysia. Buat masa ni kita tidak menawarkanlah untuk keluaran diploma vocational DVM. Okey, kita hanya menerima daripada diploma poli ataupun IPTA dan IPTS lah. Kalau diploma vocational ni ada dimaklumkan bahawa universiti MTUN sahaja yang menawarkan program kepada diploma vocational iaitu UNIMAP, UTHM, UMP dan UTEM. Boleh mohon program-program yang lepasan itulah bagi mereka yang lepasan DVM. Semasa penghayaan sahaja SPM dan dokumen perlu disiapkan dulu semasa permohonan UPU. Permohonan UPU perlu salinan, tak perlu salinan ni tak perlu salinan tu semua. Lagi ke kemas ni baru ni kenapa tak ada di UPM? Macam saya kata tadi, proses fasa pengembangan sekinian ni kalau dilihat pada UPU tak dia dipaparkan. So kalau keputusannya, keputusan di tawaran, keputusan tawaran semua bergantung kepada hebahan keputusan yang akan diumumkan oleh UPU sistem lah, UPU. So cuma tengok kat situlah sama ada awak ditawarkan di universiti mana. Kebanyakan soalan semua sama je. Dia tanyakan berkenaan proses pengemaskinian. Maaf tuan, semasa permohonan UPN salinan sejak SPM hilang kemaskinian baru ni kenapa tak ada UPNM, macam mana nak minta maaf saya lepas tadi, maksudnya lepasan STPM boleh memohon. Ya betul, lepasan STPM kita buka untuk pemilihan sebagai pegawai kadet. Nanti tarikh-tarikh tu kita akan maklumkanlah kepada yang berminat, boleh hadir ke peringkat saringan yang akan dijalankan oleh cawangan tenaga kerja Kementerian Pertahanan. Okey, so maksudnya awak waktu tu kena datanglah dan hadir untuk peringkat saringan kesihatan dan saringan fizikal lah. So kena hadir kalau awak nak inilah. Tapi syarat utama awak kena dapat tawaran di UPNM dululah. Kalau awak dapat tawaran di universiti lain tu tak boleh nak buat apalah. Awak kena mohon palapis lah di universiti tersebut. Okey, terbaik UPNM, terima kasih Encik Saiful Azhari Abdul Manan daripada UMT. Terima kasih kerana sentiasa support kami. Kami pun sentiasa support dan memberikan sokongan kepada universiti-universiti awam yang lain. Terima kasih. Adakah proses mudah yang di-cancelkan disebabkan COVID menjadikan permohonan? Tak perlu risau sebab temu duga dia tak menjejaskan apa-apa sebab kita masih lagi melihat dan menilai awak punya keputusan semasa berserta merit. Okey, so tak perlu risaulah, jangan kata yelah, dan lagi satu kita tengok juga BMI. So sebab itulah UPNM ni kita mewajibkan awak meletakkan BMI awak. Okey, so tiga benda itulah yang menjadi benda perkara utama, iaitu awak punya keputusan semasa, lepas tu MUET, merit dan juga BMI. Okay. Sebab itulah kita, biasanya kita panggil interview ni kita nak tengok BMI lah kan dengan kesihatan. Okay, lepasan stamp pun termasuk sekali ke boleh untuk pemilihan pegawai kadet. Stamp boleh, tetapi jangan kata kalau stamp awak tu kadang-kadang ada yang juga melebihi faktor umur tu. So kalau program stamp awak tu tidak lebih daripada setahun setengah, maksudnya awak habis-habis umur awak 19 atau 20, insyaAllah boleh. Kalau awak habis program stamp tetapi umur awak 21 tahun, so tidak melayakkan diri awak untuk pemilihan sesi pegawai sesi pemilihan pegawai kadet lah.
Kalau UPNM di pilihan kedua tak apa ke? Okey, macam saya kata tadilah, mana-mana universiti pun nak memohon, prioriti diberikan kepada pilihan yang pertama lah kan. So kalau awak nak ada peluang yang cerah, okey, letakkanlah pilihan di nombor yang pertama lah kan. So kalau awak letak nombor 2 tu, tak beranilah nak cakap kan. So awak pun boleh tahu kalau pilihan kedua tu macam mana. Pelajar awam tak perlu buat saringan seperti pelajar kadet. Saringan mana ni? So macam tadi saya kata tadi, yang mana berminat sahaja perlu hadir ke peringkat saringan tersebut lah. Kalau awak tak berminat, tak perlu hadir lah. Awak ditawarkan ni, awak ditawarkan di UPNM untuk program sekian fakulti kejuruteraan kan, daripada fakulti kejuruteraan contohnya awak di program kejuruteraan awam, tetapi awak tak berminat nak menjadi pelajar pegawai kadet ni, awak tak berminat pun, so awak tak perlulah hadirkan saringan, sebab saringan itu kita hanya buka kepada mereka yang berminat sahaja untuk menjadi pegawai kadet. Okay? Tapi kebiasaannya kalau awak nak masuk sini, kebanyakannya adalah pelajar-pelajar yang ingin memohon menjadi pegawai kadet lah. Macam kata yang kata tak ada tu, saya dah nyatakan tadi. Okay, semua sama je ni pasal proses pengemaskinian yang tidak memaparkan program-program UPNM. So saya ingin nyatakan sekali lagi, kalau anda nak teruskan dengan yang sedia kala ataupun yang asal, awak tak perlu buat pengemaskinian lah di pilihan pertama tu. Kekalkan saja UPNM sebagai pilihan pertama. Perlu buat pengemaskinian. Kalau yang lain-lain tu awak boleh buat pertukaran, tak apa. Tapi kalau awak masih lagi nak kekalkan UPNM di pilihan pertama, teruskanlah. Okay? Tak perlu buat pengemaskinian. Itu sahaja. Okay, itu je kot. Macam saya kata tadi, untuk pegawai kadet tu, nanti kita akan bagi tarikh lah, sebab tarikh tu bukan kita yang tentukan. Tarikh itu ditentukan oleh Cawangan Tenaga Kerja Kementerian Pertahanan. So awak kena sentiasa alert lah dengan hebahan-hebahan yang akan dihebahkan kepada awak. Kalau untuk pegawai kadet lepasan STPM Staraf tu, sebenarnya kita offer kepada pelajar lelaki sahaja. Pelajar lelaki sahaja untuk memenuhi kuota untuk pelajar lelaki sahaja. Kita tak, so far kita minta maaf lah sebab kita tak offer kepada pelajar wanita. Ini bukan permintaan kami, tapi ini adalah permintaan daripada Cawangan Tenaga Kerja Kementerian Pertahanan. Buat siapa je yang boleh ambil time degree kalau nak jadi pegawai kadet, tak kisah pun awak daripada program apa pun. Tapi buat masa sekarang ni, kalau untuk program kedoktoran tak ada, sebab kedoktoran tu sarjana muda doktor perubatan hanya kepada pelajar asasi kita je lah. Kalau awak daripada luar, kita tak ada offer lah. Okey, kalau yang lain-lain tu kebanyakannya adalah daripada fakulti kejuruteraan lah. Okey, yang tu dia beri keutamaan lah. Ya, untuk memenuhi kuota-kuota lepasan STPM Staraf. Okey. Ada lagi ke soalan? Ada lagi ke masa saya? Saya rasa sampai 12.30 je kan. Okey. Saya rasa tak ada apa lagi kot. Sebab kalau ikutkan semua soalan-soalan yang dikemukakan saya telah jawab. Okey. So terima kasih sekali lagi kepada pihak BPKP, UPU, KPT kerana di atas penganjuran jom masuk IPT pada kali ini tahun 2021, mesti kita bersua secara fizikal kan, secara virtual, secara asas talian. Kalau kebiasaannya jom masuk IPT ni meriah, kita berkumpul semua universiti awam terlibat dan agensi-agensi pendidikan dan sebagainya. Tapi tahun ini kita masih diuji lagi dengan COVID-19. Diharap terus
bertabah, okey, terus terus kuat menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur iaitu Universiti Malaya UM. Okey, itulah kita UPNM dengan UM ni tak jauh pun kan sebenarnya. So terima kasih dan kita harap kita dapat berjumpa lagi pada slot-slot atau sesi yang seterusnya. Okey, dan sebarang pertanyaan boleh je ajukan macam kami dah nyatakan tadi, kita punya BPA media sosial kita, okey, medsos kita, okey, sama ada awak boleh tanya di situ ataupun awak boleh kontak teruslah dan berhubung dengan sama ada saya Encik Rosidi, Encik Aizat Mokti ataupun Encik Kaizil Lokman, okey. So saya akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan serangkap pantun dua kerat. Daun selasih melambai-lambai. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua.